Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami yang terdiri daripada Zulaika, Syira, Alia dan saya sendiri, Wafa, akan membentangkan tentang tajuk eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran kendiri dalam kalangan murid. Dalam sistem ini, murid yang menentukan bahan pembelajaran, cara belajar, kuantiti dan jenis pelajaran serta nilai yang diperlukan untuk mengembangkan potensi diri. Core kurikulum eksistensialisme mementingkan kebebasan dan ianya tidak tetap kerana ianya berdasarkan minat murid itu sendiri. Guru bukan penyebar ilmu tetapi membantu murid berjaya dalam usaha mencari kesedaran kendiri dalam kalangan murid. Di dalam eksistensialisme, keputusan yang dibuat murid adalah di bawah tanggungan murid itu sendiri. Guru hendaklah menghormati pandangan dan pemilihan murid dan tidak mempengaruhi murid dalam membuat keputusan. Sekolah dilihat sebagai tempat menyediakan peluang untuk memupuk kemahiran berfikir reflektif bagi menilai diri serta keupayaan disiplin murid. Penyokong aliran eksistensialisme tidak memberi perhatian kepada kewujudan kebenaran mutakhir. Mereka menolak kebenaran ialah mutlak. Semua makna dan kebenaran dalam eksistensialisme ialah hak individu. Eksistensialisme mendidik individu supaya mendidik diri sendiri dan berupaya untuk membuat keputusan sendiri. Pendidikan tidak terarah kepada peningkatan intelek semata-mata, tetapi perlu diberi perhatian kepada sikap, perasaan, nilai dan komponen subjektif yang lain. Mata pelajaran merupakan satu pengetahuan yang disusun dan bukan dianggap sebagai matlamat atau cara menyediakan murid kepada pekerjaan. Sebaliknya, ianya digunakan sebagai satu cara untuk mencapai perkembangan diri. Sekarang, saya akan menerangkan pula tentang falsafah pendidikan negara Indonesia. Falsafah pendidikan yang diadaptasi oleh negara Indonesia adalah Pancasila. Jika di Malaysia, Pancasila ialah rukun negara. Demokrasi Pancasila menegaskan bahawa pengakuan martabat manusia sebagai makhluk masyarakat dan negara. Menurut falsafah pendidikan Indonesia, orientasi kehidupan kita adalah kehidupan manusia yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Soyatni Poipos-Wardoyo 1989 mengatakan bahawa ciri-ciri manusia Pancasila yang dapat dilihat adalah kesatuan etika dan agama. Falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan ini menjadi garis panduan bagi semua aktiviti dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ianya membantu kita untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Selain itu, pendidikan di Malaysia dari peringkat prasekolah hinggalah peringkat universiti mempunyai sistem tersendiri yang sistematik dan berperingkat dan melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab serta menjadi warga negara yang baik. Perbandingan falsafah pendidikan Indonesia dan falsafah pendidikan kebangsaan. Persamaan falsafah pendidikan Malaysia dan Indonesia. Aspek asas pendidikan. Untuk Malaysia, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Manakala bagi Indonesia, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seterusnya, maklumat pendidikan. Bagi Malaysia, terhasilnya manusia yang mempunyai kekuatan dimensi intrinsik dan dimensi instrumental berpaksi kepada Tuhan. Manakala bagi Indonesia, terhasilnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwatak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Bagi aspek elemen, Malaysia, potensi asas manusia yang bersifat fitrah iaitu potensi intelek, rohani, emosi dan jasmani manusia. Manakala bagi Indonesia, potensi manusia melibatkan kognitif, afektif dan psikomotor. Aspek proses pendidikan, Malaysia berdasarkan maklumat negara, dasar-dasar, prinsip-prinsip rukun negara dan sebagainya. Manakala bagi Indonesia, berdasarkan Pancasila yang mengandungi 5 prinsip dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia.
Bagi hasil pendidikan, Malaysia, modal insan yang mempunyai kesejahteraan diri serta berkeupayaan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Manakala bagi Indonesia, warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab serta berkarakter untuk menjadi sumber daya manusia kepada negara. Jadi di sini dapat kita rumuskan bahawa falsafah pendidikan Malaysia dan Indonesia mempunyai persamaan, iaitu manusia sebagai subjek pendidikan perlu dikembangkan potensinya yang bersifat fitrah, iaitu potensi intelek, rohani, emosi dan jasmaninya secara seimbang dan harmonis. Selain itu, membangunkan manusia ke arah menjadi manusia yang mempunyai ciri-ciri kemanusiaan yang positif untuk menjadi warga negara atau bangsa yang bermartabat, yang berkeupayaan untuk menjadi sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia akan menyambung perbentangan bagi kumpulan ini. Persamaan dari segi kurikulum dan pelaksanaannya. Pertama kita pergi kepada aspek persamaan bagi perkembangan. Di Malaysia, pendidikan dinamik dan terus mengalami perkembangan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, kurikulum standard 2011. Setelah itu KBSM dan KBSR. Seterusnya KSSR dan KSSM. Di Indonesia pula, perkembangan pendidikan juga dinamik dan terus mengalami perkembangan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, kurikulum standard 2013. Seterusnya, aspek persamaan landasan. Landasan di Malaysia, falsafah pendidikan. Di Indonesia pula, landasannya terhasilnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwatak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Seterusnya, aspek persamaan pentadbiran dan pengurusan. Di Malaysia, pendidikan berpusat dan tidak berpusat. Di Indonesia juga berpusat dan tidak berpusat. Bagi isi kandungan pula, pendidikan di Malaysia isinya pengetahuan, nilai dan kemahiran, iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Selain itu, akademik, kemahiran teknikal dan keagamaan. Di Indonesia pula, pengetahuan, nilai dan kemahiran, iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Selain itu, kompetensi umum, kejuruan, keagamaan dan kearifan lokal. Seterusnya, aspek persamaan bagi kesepaduan. Di Malaysia, potensi intelek, rohani, emosi dan jasmani manusia. Selain itu, aspek pengetahuan, nilai, kemahiran dan ketuhanan. Seterusnya, kesepaduan antara teori dengan amalannya dan bersifat kontekstual. Di Indonesia pula, kesepaduan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Selain itu, aspek pengetahuan, nilai, kemahiran dan ketuhanan. Sama juga seperti di Malaysia. Selain itu, kesepaduan antara teori dengan amalannya dan bersifat kontekstual. Seterusnya, aspek kesamaan kesinambungan. Di Malaysia, kurikulum berkesinambungan dari peringkat pendidikan prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, seterusnya pengajian tinggi. Pendidikan di Malaysia juga sepanjang hayat. Di Indonesia pula, kurikulum berkesinambungan dari peringkat pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, seterusnya pengajian tinggi. Dan akhirnya, dari segi urutan, di Malaysia
dan Indonesia mengikut urutan isi kandungan secara tertib. Di sini dapat kita simpulkan persamaan kurikulum dan pelaksanaannya bagi Malaysia dan Indonesia ialah memberi pendidikan untuk mengangkat rakyat atau masyarakat ke tahap yang tinggi daripada aspek keterampilan, kompetensi dan jati diri agar mereka berkeupayaan menghadapi tantangan global dalam dunia pasca moden. Seterusnya kita pergi kepada persamaan dari segi pentaksiran pembelajaran. Aspek persamaan bagi pentaksiran sumatif di Malaysia peperiksaan awam. Contohnya, ujian pendidikan sekolah rendah, UPSR. Pentaksiran tingkatan 3, PT3. Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM. Di Indonesia pula, ujian nasional. Contohnya, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kini disebut sebagai ujian akhir sekolah berstandard nasional. Seterusnya, aspek persamaan pentaksiran formatif. Di Malaysia dipanggil pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu PBS. Di Indonesia pula, pentaksiran dari sekolah pada nisbah 60% daripada keseluruhan pentaksiran ujian nasional. Yang terakhir, signifikan pentaksiran pembelajaran. Di Malaysia, kesinambungan ke tahap pembelajaran seterusnya. Pensijilan untuk pengajian tinggi dan juga pensijilan untuk bidang pekerjaan. Di Indonesia pula, kesinambungan ke tahap pembelajaran seterusnya. Seterusnya, sertifikasi untuk seleksi ke pengajian lebih tinggi. Dan yang terakhir, sertifikasi untuk bidang pekerjaan. Seterusnya, kesimpulan bagi persamaan pentaksiran pembelajaran bagi kedua-dua buah negara adalah untuk melaksanakan pendidikan bagi membangunkan modal insan atau sumber daya manusianya secara strategik bagi memenuhi keperluan pembangunan negara masing-masing. Walaupun terdapat rintangan sehingga pelaksanaan ini tidak 100% mengikut sebagaimana yang telah direncanakan. Seterusnya adalah perbezaan pendidikan Indonesia dan Malaysia. Terdapat beberapa perbezaan yang dapat kita lihat dari pelbagai aspek mengenai pendidikan di dua buah negara ini. Yang pertama adalah dari aspek sistem pendidikan. Di Malaysia, sistem pendidikan tertakluk di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia dan terdapat juga sekolah kerajaan, swasta, persendirian atau individu. Semua rakyat Malaysia diwajibkan untuk belajar di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Manakala di negara Indonesia pula, sistem pendidikannya tertakluk di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Semua rakyat Indonesia perlu belajar selama 6 tahun di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah dan selama 3 tahun di sekolah menengah pertama ataupun madrasah sanawiyah. Perbezaan seterusnya adalah dari aspek peringkat pendidikan. Di Malaysia, terdapat peringkat pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-universiti dan pengajian tinggi. Manakala di Indonesia pula, terdapat peringkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dan aspek yang terakhir adalah jenis pendidikan. Di Malaysia, kita mempunyai sekolah kebangsaan, sekolah kluster, sekolah jenis kebangsaan, sekolah wawasan, sekolah agama Islam, sekolah bestari, sekolah teknik dan vocational dan sekolah berasrama penuh. Manakala di Indonesia pula terdapat jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus. Kesimpulannya, falsafah pendidikan di dua buah negara ini hampir sama, hanya
berbeza dari segi prinsip dan pelaksanaannya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tokoh pendidikan di Indonesia yang amat berkait rapat dengan falsafah eksistensialisme. Tokoh pendidikan di Indonesia iaitu Nicholas Dwyekara SJ merupakan tokoh yang banyak menyumbang kepada pemikiran falsafah pendidikan eksistensialisme di Indonesia. Beliau mempunyai pengetahuan luas tentang falsafah barat, khususnya mazhab skolastik dan falsafah personaliti Buber dan Marcel, serta kebudayaan dan sastra Jawa. Beliau telah banyak menulis mengenai pelbagai segi kehidupan, pendidikan, antropologi falsafah, kebudayaan dan negara, khususnya tentang Pancasila. Beliau juga berpendapat bahawa manusia tidak bergerak seperti mesin. Manusia sedar bahawa proses perbuatan sesuatu adalah terletak di tangan mereka. Beliau juga berpendapat bahawa manusia juga wajib mempunyai pendirian supaya sentiasa dapat bertanggungjawab ke atas semua perbuatannya. Nicholas Dwyekara SJ mengatakan bahawa aliran eksistensialisme penuh dinamika. Falsafah eksistensialisme dapat memberikan jalan kepada masalah yang lebih realistik. Dwyekara membantah pendapat tokoh-tokoh eksistensialisme barat tentang Homo homini lupus, iaitu manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain. Pemikiran tersebut telah dibantah oleh Dwyekara dengan konsep Homo homini socius. Manusia merupakan sahabat bagi manusia lain. Dwyekara juga menekankan pentingnya hidup bersama dengan manusia lain. Dengan hidup bersama manusia dapat berkait dengan satu sama lain sehingga mencapai kesempurnaan diri. Dwyekara juga telah membahagikan serta membezakan manusia dengan makhluk infrahuman. Dwyekara memaparkan bahawa dalam diri manusia, unsur kerohanian serta spiritual tidak boleh dipisahkan. Berikut adalah Sekolah Tinggi Filsafat Dwyekara. Sekolah tersebut diambil sempena nama tokoh iaitu Nicholas Dwyekara SJ, dan di sekolah tersebut adalah tempat khas untuk program pengajian ilmu falsafah di Indonesia. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.